Almari pakaian bergegar dan serentak dengan tu, manager housekeeper menjerit sambil tangan dia tunjuk ke arah almari. Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Baiklah, dalam video kali ni saya akan kongsikan kisah seram China part 2, di mana J dipanggil semula ke hotel tersebut. Kali ni teruk jugalah J kena kacau. Bagi yang terlepas part 1, saya letakkan link dekat description box dekat bawah. Sebelum tu, saya nak ucapkan terima kasih buat Abang J sebab dah izinkan saya kongsikan kisah ni. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rapat Seram. Disebabkan J mampu kendalikan promosi Masakan Malaysia 2016 seorang diri, pihak Shantou International Hotel berminat jemput dia sekali lagi. Kedatangan kali kedua ni atas jemputan khas pihak hotel tersebut. Cuma kali ni tak lama, seminggu je. Disebabkan J dah pernah ke sana, pemandu yang tunggu J dekat airport memang dah kenal dia. Sampai dekat hotel, J disambut oleh semua head department dekat lobi hotel. J pilih bilik terakhir masa dia menginap dekat hotel dulu, bilik bernombor 1511. Dia cuma harap penunggu bilik 1718 yang ganggu dia dulu tak tahu kehadiran dia. Malam pertama sampai, J makan malam dekat Palace Resort Restaurant tingkat 24 tu. Dia ditemani Frank. Frank ni director F&B hotel tu. Majoriti staff hotel masih kenal J. J sempat juga minum teh tarik dekat restoran tu. Rasanya sama macam dia ajar sebelum ni. Cuma J kecewa sikit lah sebab jurubahasa dia sebelum ni, Zitong, tak ada. Dia sambung belajar sebab nak lupakan kenangan dia dengan J lah. J harap dapat jumpa dia dalam lawatan yang singkat ni. Jurubahasa J kali ni ialah Hedi. Sepanjang J dekat sana, Hedi akan ikut dia ke mana saja kecuali ke bilik tidur. Lepas makan malam dengan semua head of department, J balik ke bilik. Restoran dekat tingkat 24, bilik J dekat tingkat 15. Masa J masuk lift untuk turun tu, ada seorang wanita pertengahan umur keluar dari lift. Sampai dekat tingkat 20, loceng lift berbunyi menandakan ada orang nak masuk. Pintu terbuka. Perempuan yang J jumpa dekat tingkat 24 tadi masuk. Dia tekan tingkat 17. J rasa pelik lah sebab dia baru je jumpa perempuan tu dekat tingkat 24 tadi. Sampai dekat tingkat 17, dia keluar. Tapi bila J tekan button tutup, pintu lift tak tutup-tutup. Tiba-tiba dia teringat bilik 1718 tu. Patutlah ini kawasan rumah dia. Dia tekan button lagi, pintu tetap tak tutup. Kemudian J berselawat diikuti dengan bacaan doa. Barulah pintu tutup. Bila sampai tingkat 15, pintu lift pula tak buka. Gurau kasar malam ni, kata J dalam hati. J terus azan sekuat hati. Belum sempat habis azan, pintu dah terbuka. Dia pun terus masuk bilik, ambil wuduk dan solat isyak. Lepas solat, J buat video call ke Malaysia, borak dengan anak bini dia. Tiba-tiba anak J bertanya, "Ayah, siapa yang mandi tu? Kawan ayah ke?" J toleh ke belakang. Bilik air tu dinding kaca, memang boleh nampak lah siapa yang mandi tu. J pun berkata, kawan ayah tengah mandi. Saja J tipu biar mereka tak risau. Selesai sembang dengan anak bini, J baca ayat-ayat ruqyah. Bila dia baca ayat 1 hingga 4 surah jin, J terdengar bunyi benda besar jatuh dalam tak mandi tu. Air terus melimpah keluar, macam kita terjun dalam air tu. Silap J juga, masa masuk petang tadi, dia lupa nak azan macam biasa. Selalunya dia azan bila check in mana-mana hotel. Alhamdulillah, tak ada gangguan sampai ke pagi tu. Pukul 5 pagi, J terjaga bila jurubahasa dia buat wake up call. Bila J tanya kenapa call dia pagi-pagi, dia jawab dia takut J terlepas waktu subuh. Baru J teringat, memang waktu Guangdong dengan KL sama, tapi Guangdong pukul 5 pagi dah masuk waktu subuh.
Pukul 8 pagi, J dah ada dekat restoran. Jadual dia pagi tu bersarapan dengan GM sebelum dia bawa J jumpa pemilik hotel. Kedatangan J kali ni adalah untuk melatih semua outlet chef tentang SOP dan pengurusan masa dalam situasi kekurangan staf, sebab pihak hotel kagum dengan cara kerja chef dari Malaysia. J datang one man show je masa tu. J rasa bangga lah sebab mereka pilih anak Malaysia melatih mereka dan bukan chef dari Eropah. Masa jumpa pemilik hotel tu, dia tawarkan kerja dekat mana-mana hotel milik dia kalau J berminat. Gaji yang ditawarkan 3 kali ganda gaji J dekat KL. J bagi tahu bagi dia masa untuk berfikir. Selepas jumpa pemilik hotel, J tinjau dapur yang akan dia gunakan dan berjumpa dengan semua outlet chef yang akan J latih. Tiba-tiba Frank datang sambil hulurkan telefon dia dan berkata, "J, your call." "Hai Abang J, apa khabar?" "Zitong." Terkejut J bila dengar suara dia. J tanya siapa yang bagi tahu dia ada dekat sini. Zitong cakap lah Hedi yang bagi tahu. Zitong pandai cakap bahasa Melayu sikit-sikit sebab J ajar dia selama sebulan. Zitong ikut dia tu. Zitong cakap dia akan luangkan masa dengan J sebelum J pulang ke Malaysia. Selesai urusan dekat hotel, J keluar dengan Hedi pergi pasar. Malam esoknya ada food testing. J kena sediakan 5 menu. 1 appetizer, 1 sup, 1 jenis masakan ikan, 1 ayam, 1 sayur dan 1 dessert. Lepas beli barang semua, Hedi ajak J naik lancar. Yang bawanya wanita tua tapi tenaga macam lelaki. Lepas turun dari lancar, Hedi berkata, "Come on J, they got magic show." J tengok ramai orang berkerumun. Ada pertunjukan orang kuat dengan silap mata. J pergi dekat pertunjukan orang kuat. Masa J sampai, dia tengok ramai yang tumbuk perut lelaki berbadan tegap tu. Tapi dia cuma tersenyum, macam tak ada rasa sakit pun. Penganjur tawarkan duit kepada sesiapa yang dapat buatkan lelaki tu rasa sakit. Tak ada seorang pun yang mampu buat. Tiba-tiba Hedi bercakap dengan kuat sambil tolak J ke depan. "You must try J." Penonton dah bersorak. J tengok dia je seorang yang kulit gelap, yang lain kulit putih kuning dengan mata sepet. J pun pergilah ke depan. Lelaki tu mendabik dada sambil suruh J pukul dekat mana-mana yang dia suka. Kemudian J angkat tangan kanan sambil baca, "Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim." Dan sambung, "Wa idza batastum jabarin" 3 kali dan tiup ke tapak tangan. J lepaskan tumbukan yang sederhana kuat. Lelaki tu terus pegang perut dia sambil mengadu kesakitan. Hedi terus ambil duit dekat atas sana yang diletakkan penganjur kat situ. Tiba-tiba tangan Hedi direntak penganjur. Penganjur tu tak puas hati. Mereka berbual dalam bahasa Mandarin. Hedi beritahu J kena lukakan seorang anggota kumpulan mereka yang kebal baru dapat duit. J setuju tapi dia cakap dengan Hedi ini yang terakhir. Mereka pun bersetuju. Dia bagi J sebilah pisau. J pun ambil lah. Dia dah bersedia untuk dihiris lengannya. J tahu dia tak kebal, tapi pisau tu yang dah dibacakan mentera supaya tak lukakan lelaki tu. J baca ayatul kursi dengan 9 wakaf sampai ayat wala ya'udduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. J baca 3 kali, terus J toreh lengan dia. Lelaki tu menjerit kesakitan dan terkejut bila lengan dia luka. Penonton semua bersorak sambil ejek lelaki tu. Alhamdulillah, penganjur tu tepati janji. Hedi terus tahan teksi dan pulang ke hotel. Dalam teksi, J suruh Hedi rahsiakan kejadian tadi. J tak nak timbul sebarang spekulasi. Sampai dekat hotel, J suruh Hedi order barang yang tak ada dekat pasar tadi. Kemudian J ke dapur dan bagi tahu pembantu apa yang dia nak untuk memasak sebab malam esok ada sambutan hari jadi dengan opening ceremony launch baru dekat hotel tu. J kena sediakan menu Melayu. Lepas semua persiapan untuk malam esok siap, J balik ke bilik ke tingkat 15 tu. Sampai dekat tingkat 17, lift berhenti dan seorang wanita masuk.
Dia berdiri dekat belakang J. Mungkin dia tahu J nak turun dekat tingkat 15. Tiba-tiba tercium bau hanyir. J buat tak tahu je. Bila sampai tingkat 15, J keluar sambil toleh ke arah lift. Bila dia toleh, tak ada siapa dalam lift. Siang-siang nak kacau aku, kata J dalam hati. Sampai bilik, J mandi dan solat asar. Dia tengok jam, dah pukul 5.30 petang. Pukul 6 dah masuk waktu maghrib. Lepas solat isyak, pukul 7.30 dah masuk solat isyak dekat sana. J naik ke tingkat 24 untuk makan malam. Masa makan, J jumpa housekeeper manager dan tanya tentang chef head dengan tasbih dia yang diambil penunggu 1718 tu. Bilik tu adalah bilik pertama J tinggal masa pertama kali dia datang ke Guangdong tu. Katanya sampai sekarang tak jumpa barang-barang dia tu. J pun heran, sebab itu kes pertama barang-barang hilang dicuri penunggu, walaupun dia tahu bilik tu memang agak keras. Kemudian J minta izin untuk masuk ke bilik 1718 tu. Housekeeper manager benarkan, tapi dia kena ikut sekali. Selepas makan malam, mereka berdua pergi ke bilik 1718 tu. Sebelum masuk, J baca bismillah dan bagi salam. Barulah dia masuk. J suruh manager tu duduk dekat kerusi. J pula duduk dekat atas katil. Lepas tu J baca sebahagian ayat manzil, termasuk ayat ketiga surah Jin, disambung dengan doa Nabi Sulaiman. Habis J baca, almari pakaian bergegar dan serentak dengan tu manager housekeeper menjerit sambil tangan dia tunjuk ke arah almari. Dia terus pingsan. J ambil air mineral, bacakan selawat syifa dan sapu ke mukanya. Dia pun sedar. Lepas rasa tenang sikit, dia cakap dia nampak ada satu lembaga besar berbulu macam mawas keluar dari almari sambil bawa tasbih dengan chef head J yang hilang sebelum ni. Lepas keadaan dah tenang balik, mereka pun balik ke bilik masing-masing. Masa baring tu, J tertanya-tanya, kenapa lembaga tu curi barang dia? Dan kenapa masa terakhir lembaga tu datang dalam mimpi, memang dia tak suka J datang hotel ni. Tiba-tiba mesej berbunyi, abang, 2 hari sebelum abang balik, saya akan ke Shantau. Mesej dari Zitong. J pun balas okey je. Lepas buat video call dengan anak bini, J pun tidur. Pukul 4 pagi, dah terjaga. Dia terus mandi. Lepas tu J buat amalan dia setiap pagi, baca Bismillah 6, Bismillah 5 dan selawat Nariyah. Pukul 5 pagi, phone J berbunyi. Don't forget your subuh, J. Kedengaran suara Hedi. J jawab, okay, thank you Hedi. Apa hal budak ni? Dah 2 hari buat wake up call, kata J dalam hati. Tapi J bersangka baiklah, mungkin dia takut J terbabas kot kan. Pukul 7 pagi, J naik ke restoran untuk bersarapan. Lepas sarapan tu, J buat keputusan nak jalan-jalan dekat sekitar hotel. Sampai dekat kawasan pasar, J cari durian. Untuk dessert malam ni, dia cadang nak buat pulut serawut durian dengan sagu gula Melaka. Bila dah dapat semua barang, J balik ke hotel. Sampai dekat lobi hotel, Hedi dah tunggu dia. Dia tanya, kenapa tak bawa dia? J cakap lah dia tak rancang nak keluar sebenarnya. Hedi takut J kena tipu je, kata dia lah. Lepas letak barang-barang dekat dapur, Haji ajak J tengok tempat berlangsungnya opening ceremony tu. Dekat pintu masuk tertampal acara majlis malam tu. Selain nyanyian, ada pertunjukan silat mata dan pertunjukan wushu. Lepas J tinjau dewan untuk opening ceremony tu, dia pun pergi jumpa Frank. J kena tahu senarai VIP yang datang dan kena tahu adakah mereka ada alahan dengan sebarang makanan. VIP ada 16 orang je. Walaupun tak ramai, J kena uruskan masa dengan betul. Menu yang akan J sediakan ialah sup ayam berempah, ulam-ulam dan sambal belacan, nasi putih, ikan kerapu belada, ayam rendang bunga kantan, kambing bakar air asam, udang galah masak lemak cili api, sayur campur, buah-buahan tropika, sagu gula Melaka, pulut serawut durian. Pihak hotel setuju dengan menu yang J cadangkan. Bila semua persiapan dah selesai, J pun balik ke bilik untuk berehat. Macam biasa, lepas solat isyak, J akan buat video call dengan anak bini. Lepas tu dia buka diary dan catat semua aktiviti dia hari tu. Malam tu J tidur awal.
Macam biasa, pukul 5 pagi, phone dia berbunyi. Wake up call dari Hedi. Disebabkan majlis bermula pukul 8 malam, J ke dapur pukul 3 petang. Dia ada 2 orang pembantu. Mereka lah yang akan rasa daging ayam atau kambing. J cuma rasa kuah dan sos je, sebab ayam dengan kambing tak halal, tak sembelih ikut cara Islam. Lepas siap masak, J suruh semua pembantu dia rasa ayam dan kambing tu untuk pastikan dah lembut. Bila dah okey, barulah F&B director rasa. Alhamdulillah, semua yang rasa berpuas hati dengan kualiti. Malam tu lepas VVIP habis makan, J dengan Hedi ke Dewan untuk tonton semua persembahan. Masa J sampai, acara nyanyian dah habis, dah tengah berlangsung sekarang permainan silap mata pula. Tiba-tiba Hedi cuit tangan J dan tunjuk ke arah lelaki yang sedang pegang gegelung rotan. Baru J teringat, dialah lelaki yang J tumbuk perutnya kemarin. J cakap, jangan risau, mereka takkan perasan sebab ramai orang. Lama juga permainan silap mata tu, tapi tak ada pula acara yang melibatkan penonton. Selepas pertunjukan silap mata, barulah pertunjukan wushu, acara yang J tunggu-tunggu sebab dia peminat Jet Li. Selepas selesai pertunjukan, penganjur mengalu-alukan kepada penonton untuk tunjukkan bakat mereka. Ramai yang masuk mencuba nasib menentang ahli bela diri wushu tu. J pun rasa macam nak masuk wadah, tapi dia tahankan. Tiba-tiba J nampak lelaki yang ditumbuk kemarin masuk gelanggang. Dia cabar ahli bela diri pukul dia. Ahli wushu tu pun sahutlah cabaran dia. Dia terajang dan ditumbuk berkali-kali, tapi tak berkesan. Kemudian seorang lagi ahli wushu masuk mencuba. Dia pun gagal kalahkan dia. Lepas tu kawan dia yang kebal dengan senjata tajam masuk. Dia cabar ahli wushu untuk cederakannya. Seorang lagi ahli wushu masuk, cuba gunakan pisau lipat dan potong lengan dia, tapi tak berbekas langsung. Bila melihat 2 ahli wushu gagal, penganjur mempersilakan pelancong 2 mencuba. Seorang pelancong Rusia mencuba, tapi gagal juga. Begitu juga pelancong dari Taiwan. J dah mula geram. Dia terus berjalan cari Frank. J terpaksa minta izin sebab dia datang sebagai petugas khas. Frank benarkan dan dia beritahu pengacara. Pengacara pun umumkan pencabar seterusnya adalah chef dari Malaysia. Penonton bersorak dan mula mencari-cari siapa orangnya. Sampai ke tengah dewan gelanggang, J buka topi baseball. Mereka berdua terkejut bila tengok J. J tengok mereka berbisik sesama mereka. Kemudian salah seorang berjumpa pengacara dan berkata sesuatu. Pengacara panggil Frank. Tak lama kemudian Frank datang dan mengatakan kali ni mereka nak pukul J dulu. J cakap okey, peserta yang J cederakan kemarin nak pukul J dulu. Lepas tu baru lelaki yang berbadan besar tu. J berdiri sambil baca doa. Kemudian lelaki tu lepaskan tumbukan. Tumbukan pertama hanya 1 cm dari muka J. Tak kena dia pun. 3 kali dia mencuba, tetap gagal. Tak semena-mena lelaki berbadan besar tu berlari dan menjerit terus lepaskan tumbukan, tapi kena hujung rambut J je. Cubaan kali kedua pun gagal. Mereka berbisik. J jangka mereka akan serang serentak. Terus J baca hizib sambil tekan ibu jari kaki. Mereka berdua tak boleh bergerak, terkaku, kaki macam melekat. J cabar datang dekat dia. Lepas nak dekat seminit mereka tak bergerak, baru J angkat ibu jari kaki dia. Mereka pun terus jatuh terduduk. Penonton bersorak. Lampu spotlight terus attack ke arah J. J pegang bendera Malaysia yang ada dekat uniform chef dia. Kemudian dia cium bendera Malaysia tu. Sorakan penonton membuatkan guru wushu rasa tercabar. Dia berkata sesuatu dekat Frank dengan wajah yang serius. Frank datang dekat J dan mengatakan yang guru wushu tu akan pastikan J kalah dengan apa cara sekalipun demi maruah seni bela wushu. J faham perasaan seorang guru bila mana maruah mereka tercabar. J tengok guru wushu tu mula duduk bersila untuk meditasi. J yakin dia akan seru jin untuk masuk ke badannya. Terus J baca Salamun ala Sulaiman fil alamin innaka hamidum majid, disambung dengan doa. Guru wushu tu mendengus, marah sebab gagal seru jin dia.
Dia cuba sekali lagi. Kali ini berjaya. Bila dia cuba mendekati J dengan sebatang tongkat, terus J baca mentera wali Sunan Kalijaga. Tongkat dia terus jatuh dan dia tak bermaya nak berjalan. Murid-murid dia terus mendekati guru mereka. Kemudian J berjalan ke arahnya dan bersalam sambil memohon maaf. Dia peluk J sambil menepuk-nepuk badan J. Lepas tu J cepat-cepat beredar bila beberapa juru kamera cuba rakam wajah J. J terus masuk ke dapur sambil diikuti Hedi. Hedi beritahu yang Frank cari dia. J suruh Hedi beritahu Frank datang ke bilik J kalau nak jumpa. J terus ke lift dan balik ke bilik. Dia buka baju dan capai towel untuk mandi. Baru J nak masuk bilik air, loceng pintu berbunyi. Frank datang. J suruh Frank tengok TV dulu sementara tunggu dia mandi. Lepas mandi dan solat isyak, barulah J layan Frank. Frank ucap tahniah dan dalam masa yang sama minta maaf atas kejadian tadi lah. Frank beritahu semua VIP dalam keadaan mabuk masa tu. Sebab tu pertunjukan jadi pertarungan sebenar, tak dapat dihalang. J hanya diam je masa Frank bercerita. Selepas dia keluar, J pun terus baring dan terlelap. Dia tersedar bila phone dia berbunyi. Bila J jawab, terdengar, "Abang, wake up, solat subuh." Hedi call rupanya. Abang dah mula panggil abang pula. Pagi tu J naik ke restoran pukul 8 pagi untuk bersarapan. Sebaik saja J masuk ke dalam restoran, Frank lambai tangan dekat dia, ajak sarapan sekali. J sarapan keledek rebus je pagi tu. Frank bagi tahu semua pengunjung malam tadi diarahkan padam rakaman video pertarungan antara J dengan ahli wushu tu. Telefon mereka semua diperiksa satu persatu. Pihak hotel tak nak insiden tu sampai ke pengetahuan pihak berkuasa. J rasa bersyukur sangat sebab bimbang lah perkara ni jadi berpanjangan. Selepas sarapan, J terus ke dapur untuk mengajar dan bagi penerangan tentang kerja dan tanggungjawab kepada semua outlet chef. Sebahagian besar masa dihabiskan menjawab soalan tentang ilmu yang J amalkan. J beritahu ilmu tu hanya diamalkan orang-orang Melayu Islam dekat Nusantara je. Tapi kalau mereka nak amalkan, mereka kena peluk agama Islam dulu. Mereka semua mengangguk tanda faham. Sebelum bersurai, mereka semua bersalaman sambil berkata, "Thank you Sifu." J tak boleh kata apa, cuma mampu tersenyum dan ajak mereka keluar lepas habis kerja pukul 3 petang tu. J cadang nak belanja mereka makan KFC. Dia nak belanja mereka guna duit pertaruhan masa menang dengan geng silat mata kemarin. Sebaik saja J masuk ke restoran balik nak ambil beg dia, seorang staff cakap GM nak jumpa J. GM tanya sama ada dia berminat nak bekerja macam yang ditawarkan pemilik hotel sebelum ni. J cakap dia kena berbincang dengan keluarga dulu sebelum buat keputusan. J minta tempoh seminggu sebelum bagi jawapan. Kemudian J keluar dan bawa semua outlet chef untuk makan dekat KFC. Hedi pun ikut sekali. Mereka jalan kaki je sebab tak jauh dari hotel. J minum orange juice je. Mereka faham kenapa J tak makan. Mereka sampai hotel dekat pukul 6 petang. Cepat-cepat J naik ke bilik sebab nak kejar waktu asar. Nasib baik sempat. Pukul 6.30 dah masuk waktu maghrib. Pukul 8 malam J ke restoran untuk makan malam. Lepas makan J pun balik ke bilik balik. Tengok TV sampai pukul 11 malam sebelum tidur. J terjaga bila terdengar bunyi ketukan pintu. Kenapa ketuk pintu pula? Biasa orang tekan loceng. J tengok dari skrin dalam bilik, tak ada sesiapa dekat luar. 3 kali bunyi ketukan, tapi tak ada siapa dekat luar masa tu. Masa J leka perhatikan skrin tu, telefon bilik berbunyi. Siapa pula call ni? Bila J tengok dekat skrin telefon, tertulis 1718. Dia mula kacau balik. J beranikan diri jawab, tapi senyap. J terus call receptionist dan tanya kalau bilik 1718 ada penyewa. Dia kata bilik tu kosong je. Betul-betul dia nak kacau aku ni, kata J. Selang 5 minit, telefon berbunyi lagi serentak dengan bunyi ketukan pintu. J malas nak layan. Dia terus pasang ayat-ayat ruqyah dekat telefon dan sambung tidur. J tersedar bila telefon dia berbunyi. Dia tengok dah pukul 7 pagi. Bila J jawab, "Bang, saya ada dekat bilik 1510. Zitong. Bilik 1510 dekat depan bilik J. Zitong cakap lepas mandi dia datang bilik J.
Dia cakap okey lah. Bila J periksa telefon dia, tengok ada 5 miss call dari Hedy dari pukul 5 pagi sampai pukul 6 pagi. 10 minit kemudian, loceng pintu bilik berbunyi. Bila buka pintu, Zitong terus masuk sambil tersenyum. Zitong cakap dia check in petang semalam. Dia nampak J, Hedy dan semua outlet chef keluar makan. Sengaja tak nak kacau katanya. Lebih kurang 10 minit berbual, J ajak Zitong ke restoran untuk sarapan. Masa J tekan butang lift, pintu lift sebelah terbuka. Hedy keluar. Muka dia terus berubah bila nampak mereka berdua, tapi pura-pura happy bila jumpa Zitong. Mereka tinggal sebilik sebelum Zitong sambung belajar dulu. Masa dekat restoran, Hedy menjauhkan diri, tak nak duduk sekali dengan alasan nak berbincang dengan Frank. Selepas sarapan, J jumpa Hedy dan Frank untuk bagi tahu dia nak keluar dengan Zitong dan akan balik sebelum pukul 12 petengah hari sebab Zitong nak check out. Dia bawa J ke restoran bekas pensyarahnya masa dia belajar kulinari. Sebenarnya ini kali kedua J datang. Sebelum ni pun dia ada datang juga dengan Zitong. Rupa-rupanya bekas pensyarahnya suruh bawa J datang nak belajar masak asam tumis Aceh. Lebih kurang sejam dekat sana, mereka pun beredar singgah kedai Cenderawasih. Kemudian singgah gerai buah durian. Masa nak keluar dari gerai tu, J ternampak lelaki yang berkelahi dengan dia tengah berjalan ke arah dia dengan 2 orang kawan dia. J cepat-cepat kutip beberapa ketul batu, bacakan ayat 9 surah Yasin dan taburkan ke arah mereka. Alhamdulillah, mereka tak perasan J dengan Zitong. J takut jadi gaduh kalau dia nampak J. Jalan terbaik ialah mengelak. Sebelum pukul 12.30 hari, mereka dah sampai dekat hotel. Kemudian J hantar Zitong ke bilik. Zitong ambil beg pakaian dia untuk check out. J kemudiannya hantar Zitong ke lobi dan minta driver dia hantar Zitong ke stesen kereta api untuk balik ke Shenzhen naik bullet train. Kali ni dia tak menangis lah. Dia nampak lebih matang walaupun ada kesedihan dekat wajah dia. Dia pun dah boleh terima kenyataan yang J ni suami orang. Lepas makan tengah hari, J balik ke bilik untuk hantar baju kotor dia. Lusa dah nak balik Malaysia. Malas nak bawa baju kotor balik Malaysia. Malam tu J tak ke restoran untuk makan malam. Dia makan Maggi yang dia bawa dari Malaysia. Air panas dah ada, senang lah. Lepas solat isyak, J terus tidur. Dalam keadaan separuh sedar, J rasa macam kena tindih sesuatu sampai susah nak bernafas. Dia menjerit kuat kalimah Allahu Akbar, barulah terlepas. Kemudian J nampak telefon bilik dihempas, tapi tak nampak sesiapa pun. Kemudian kerusi diterbalikkan. Lepas tu pintu almari ditutup dengan sekuat hati. Air terbuka dekat dalam bilik air. Tak boleh jadinya, kata J dalam hati. J pun bersalawat berulang kali sampai keadaan reda. Kemudian J baca ayatul kursi dan 4 kul. Bila keadaan dah kembali tenang, J kutip telefon dekat lantai. Dah tak rupa telefon. Dia pun pergi dekat almari baju. Pintu dah terkopak. Jam baru pukul 3.30 pagi. Dia pergi ke katil semula nak baring. Tiba-tiba tilam J berbau hapak sangat. Dia tak jadi baring. Ambil tuala dan terus mandi. Lepas mandi, J duduk dekat kursi sambil sandar sampai masuk waktu subuh. Lepas solat subuh, J terus ke bilik keselamatan dan melaporkan kejadian malam tadi. Seorang pengawal ikut J ke bilik. Dia ambil gambar barang-barang yang rosak akibat gangguan malam tadi. Kemudian dia suruh kawan dia periksa rakaman CCTV antara jam 3 pagi sampai 3.30 pagi. J dipanggil ke bilik mereka untuk tengok sendiri image entiti yang masuk ke bilik J. Tak jelas, tapi memang nampak pintu bilik dibuka masa benda tu masuk dan keluar. Pagi tu J sarapan dengan housekeeper manager dan Frank. J kena tulis report tentang kejadian malam tadi sebab pihak hotel nakkan bukti bahawa bukan J yang rosakkan harta benda hotel. Housekeeper manager bagi tahu yang bau hapak tu pun tak hilang walaupun selimut tu dah dicuci. Akhirnya terpaksa dibuang. Masa tengah rancak berbual tu, tiba-tiba housekeeper manager dipanggil oleh stafnya. Seorang pelancong kena histeria dekat tingkat 17. Manager bergegas pergi tinggalkan J dan Frank. Mereka berdua teruskan berbincang tentang tawaran kerja yang J terima tu. Tiba-tiba manager tadi datang panggil J. J dibawa ke tingkat 17, bilik 1721. Selang 2 bilik dari 1718, J nampak seorang lelaki dipercayai suami mangsa tengah bersedih tengok keadaan isterinya. Isterinya terbaring di lantai sambil cuba dipulihkan oleh seorang perawat tradisional Cina. Bila perawat tu nampak J masuk, dia beralih tempat dan suruh J pula cuba.
Tiba-tiba pesakit tu tersedar dan mendengus bila nampak J. J suruh suami dia dudukkan isterinya. Bila dia tahu J dari Malaysia, terus dia berbahasa Indonesia dengan J. Rupa-rupanya Cina Indonesia bernama Bapak Kurniawan. J minta kain selendang isterinya nak guna untuk mengimbas-imbaskan badannya masa meruqyah. Kemudian J minta izin letakkan tangan dekat kepala isterinya. J baca Al-Fatihah, selawat syifa, Ayatul Kursi dan 4 kul. Lepas tu disambung dengan doa Nabi Sulaiman sambil mengimbas-imbaskan badannya dengan selendang. Semasa baca doa Nabi Sulaiman sambil mengimbas-imbaskan badannya, mangsa menjerit kesakitan dan J paksa benda tu keluar. Selepas dia pulih, J suruh dia basahkan muka dengan air mineral yang dah J bacakan selawat syifa. Mangsa bercerita, masa tak sedarkan diri, dia macam berada dekat dalam gua dan diikat oleh lembaga besar badan berbulu. Tiba-tiba dia ternampak J datang dengan badan 3 kali lebih besar dari lembaga sambil membaca ayat-ayat yang dia biasa dengar dekat Indonesia, ayat Al-Quran. Lembaga tu seolah-olah dilempar dengan berbola api, lepas tu lari dengan badannya separuh terbakar. Dia cakap J membawa seekor harimau putih masa selamatkan dia tu. Selesai dekat bilik tu, J ke restoran habiskan sisa nasi goreng dia tadi. Baru nak bangun untuk beredar, Hedi pula sampai. Dia minta J temankan dia makan. Dia makan sikit je, tapi pertanyaan tentang hubungan J dan Zitong yang banyak. Dia cakap tak ada apa-apa, tapi dia macam tak percaya. Disebabkan esok dah nak balik Malaysia, Hedi ajak J keluar nak belikan souvenir untuk J, katanya. Lepas beli souvenir, dia bawa J tengok wayang. Lepas tengok wayang, diorang keluar. Masa diorang keluar dari pawagam tu, dia perasan lelaki Cina yang bergaduh dengan dia dulu ada sekali. Dia berempat, 2 lelaki dan 2 perempuan. J terus bacakan doa sambil hembus ke arahnya. Masa dia berhenti nak ikat tali kasutnya yang terlepas, J tegur dia. Dia mendongak. J hulurkan tangan sambil memperkenalkan diri. Alhamdulillah, dia bangun dan tersenyum. Mereka berdua berpelukan. Dia ceritakan hal J dekat kawan-kawan dia. Terdengar perkataan Iman sambil toleh ke arah J. Selepas bertukar-tukar nombor WeChat, J pun pulang ke hotel. Sampai dekat hotel dah pukul 6 petang. Sempat lagi asar. Sementara tunggu maghrib, J kemas barang. Esok pukul 12 dah nak terbang ke Malaysia. Lepas solat maghrib, J call pembantu dia nak suruh dia buat siakap goreng belada. J nak rasa air tangan dia pula. Pukul 8 malam, J sampai ke restoran. Disebabkan hari tu hari terakhir J makan malam dekat situ, dia boleh makan apa saja. Ikan je lah yang J boleh makan, yang lain tak lah. Tu yang awal-awal J order ikan siakap. Masa tengah makan malam tu, J disapa oleh Bapak Kurniawan dan isterinya. Dia hulurkan business card dan berkata, senang-senang main ke Bandung pak. J hanya mengangguk dan berjanji akan kontak dia bila sampai ke sana. Malam tu J tidur awal. Macam biasa, pukul 5 pagi telefon J berbunyi. Wake up call dari Hedi. J segera bangun dan mandi. Lepas siap berkemas, J terus ke restoran untuk bersarapan. Walaupun penerbangan pukul 12, pukul 10 dah kena ada dekat airport. Bila J turun ke lobi, pemandu dah sampai. Hedi ditugaskan iringi J sampai ke airport. Sampai dekat airport, Hedi ikut masuk dan suruh pemandu tunggu sekejap. Sebelum masuk ke ruang immigration, Hedi hulurkan tangan untuk bersalam. Baru J nak hulur tangan, dia terus peluk J dan berkata, I will miss you Abang J. Habis dah cerita J. Korang nak dengar lagi tak cerita J ni? Ada lagi cerita dia. Seram Jawa pula. Dekat Jawa ni, dia berdepan dengan harimau jadian. Nak dengar tak? Kalau nak dengar, tulis seram Jawa dekat komen box dekat bawah. Kalau banyak, saya minta izin dengan Abang J lagi. Ok guys, kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.